Baik, kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad at-tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa fa'al kadzalika li ahbabi ya rab ya rab ya rahmal alam ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna warzuqna 'ilman hatta na'rifu bihi kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabb ya Allah. Amin. Allahumma amin amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan semua yang sedang bersama dengan Kubak Center dalam kapsul 15 minit Asmaul Husna. Saya harap suara saya jelas dan keadaan video pun juga baik kerana saya petang ni bersorangan. Ustaz Fahmi ada program di IKIM FM petang ni. Jadi insya-Allah kita ambil masa sikit lepas kapsul 15 minit ni kita tengok Ustaz Fahmi pula insya-Allah. Jadi dan saya juga jawab salam pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Elvira, Puan Basitah, semoga Allah SWT memberkati dan merahmati tuan-tuan puan-puan sekalian. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyebutkan salah satu daripada meneruskan perbahasan kita berkaitan dengan Asmaul Husna, dan kita akan menyebutkan pada hari ini salah satu daripada nama Allah yang mulia, yang ini Al-Fattah. Al-Fattah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Surah Al-A'raf ayat 180. Kita ulang sentiasa ayat ini untuk mengingatkan kita tujuan kita belajar kepada Asmaul Husna. Kata Allah SWT, bagi Allah itu ada nama-namanya yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut atau berinteraksilah dengan nama-nama tersebut di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini insya-Allah kita akan menghidupkan saat-saat ataupun waktu-waktu kita dengan menyebut nama Al-Fattah. Al-Fattah yang kalau diterjemahkan nama Al-Fattah ini akan merujuk kepada makna Allah yang Maha Membuka. Allah yang Maha Membuka. Dalam Al-Fattah, kalau kita semalam kita menyebutkan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu daripada lafaz sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu maksudnya banyak, yang banyak memberi rezeki. Jadi Al-Fattah juga menyebut datang dalam lafaz yang sama, bentuk yang sama. Al-Fattah bermaksud yang banyak memberi pembukaan kepada hamba-hambanya. Disebutkan Al-Fathu. Fathu itu maksudnya pembukaan. Fataha maksudnya membuka. Al-Fathu pembukaan. Kalau kita pernah belajar sirah, Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Kalau kita pernah terbacakan hadis Nabi SAW, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftah itu maksudnya kunci pembuka kepada syurga, itu dah kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi Al-Fathu itu maksudnya pembukaan, yakni membuka apa yang tertutup, itu Al-Fattah. Allah Ta'ala membuka
membuka bagi hambanya akan sesuatu yang tertutup bagi hambanya. Kalau tertutup tu dalam sebahagian perbahasan disebutkan dengan perkataan hijab. Jadi pembukaan Allah itu sama ada pada sesuatu yang boleh dirasai ataupun dikesan oleh panca indera, ataupun secara maknawi, apa yang tertutup di hati kemudian Allah Ta'ala bukakan. Sama macam Ar-Razzaq semalam, Allah Ta'ala buka rezeki Allah itu ada zahir dan batin. Maka pembukaan Allah ini juga ada yang zahir dan batin. Boleh. Kemudian daripada makna Al-Fattah, selain pada yang makna yang maha membuka maksudnya membuka sesuatu yang tertutup, apabila dijelaskan lagi makna yang maha membuka ini, Al-Fattah ini, para ulama menyebutkan di sini Allah Al-Fattah bermakna Al-Hakim. Allah Ta'ala merupakan Al-Hakim. Fattah itu maksudnya hakim. Hakim maksudnya yang mengadili di antara dua pihak. Di antara hamba-hambanya Allah Ta'ala Al-Hakim yang menentukan keputusan. Selain daripada Al-Fattah dengan makna Al-Hakim, Allah Ta'ala juga, dan sebahagian ulama menterjemahkan Al-Fattah itu maksudnya Allah Ta'ala dengan makna Al-Muhsin ataupun Al-Jawad, yang terus melakukan mengurniakan sesuatu bagi hambanya. Jadi dijelaskan di sini dalam makna Allah Al-Fattah. Fattah bermakna fathatun bihukmihi dini wa hukmihi jazai. Allah Ta'ala membuka kepada hukum agamanya dan hukum pembalasannya. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang menjadi penetap hukum dalam hal ehwal agama ini. Itu maksud Al-Fattah yang pertama. Maksudnya kalau kita sebut Al-Fattah, kita akan ingat kepada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana syariat Allah ini, Allah Ta'ala lah yang menetapkannya. Dialah pembuka kepada agama ini. Maksudnya dialah yang menetapkan kepada agama ini. Kalau disebutkan tentang agama, tentu ada syariat. Kalau sebut tentang syariat, tentu ada yang menetapkan. Jadi yang menetapkan itu adalah Allah. Jadi di sini Al-Fattah maksud penetap kepada syariat. Dan Allah Ta'ala jugalah yang menetapkan juga ganjaran kepada sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan, sama ada ganjaran kebaikan ataupun balasan kepada keburukan, perbuatan buruk. Allah Ta'ala juga yang membukanya pengetahuan tersebut ataupun membuka hukum tersebut. Pemula kepada, penetap kepada hukum. Sebab itu Al-Fattah situ diterjemahkan dengan makna Al-Hakim, yang menetapkan kepada syariat ini. Kemudian daripada makna yang kedua, Allah Ta'ala Al-Fattah dengan makna Fathatun bihukmihil qadri. Allah Ta'ala lah yang membuka hukum-hukum takdir terhadap hamba-hambanya. Maksudnya, bila disebut Al-Fattah akan mengingatkan kita kepada takdir-takdir makhluknya, penciptaan makhluknya itu. Jadi pembuka kepada makhluk itu, maksudnya yang menetapkan kepada makhluk itu adalah Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala itu yang menetapkan takdir hamba-hambanya. Apabila disebutkan tentang Al-Fattah, dia akan kembali makna, dia akan pergi kepada makna yang lebih luas. Di sini disebutkan Allah Ta'ala itu Al-Fattah. Fattah kepada apa? Fattahur rizq. Allah Ta'ala membuka pintu abwabur rizq, pintu rezeki dan pintu-pintu rahmat. Allah Ta'ala bila disebut tentang selain daripada Al-Hakim tadi, dia ada makna yang kedua tadi kan. Allah Ta'ala Al-Jawad, Al-Muhsin, yang melakukan kebaikan, yang membuka jalan-jalan kebaikan kepada hamba-hambanya. Maka apa yang Allah Ta'ala bukakan jalan kebaikan kepada hambanya selain Allah Ta'ala menetapkan hukum tadi? Allah Ta'ala membuka jalan rezeki kepada hambanya. Jadi kalau dilihat kepada semalam Ar-Razzaq, kepada yang memberi rezeki, Al-Fattah itu juga ada bahagian daripada Ar-Razzaq tadi. Jadi Al-Fattah dan Ar-Razzaq itu ada kesamaannya, yakni pada hal ehwal memudahkan urusan rezeki. Kalau Ar-Razzaq itu memberi rezeki, Al-Fattah ni membuka jalan kepada memberi rezeki tadi. Jika ada jalan-jalan yang tertutup, ataupun jika ada rezeki yang tidak sampai kepada seseorang, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkannya. Itu Al-Fattah. Di sini kata para ulama, apabila disebutkan Al-Fattah, Allah Ta'ala yang maha membuka, ia juga akan pergi kepada makna Allah Ta'ala jugalah yang menutup sesuatu. Kalau Allah Ta'ala membuka sesuatu, Allah Ta'ala jugalah yang menutup sesuatu. Jadi dalam hal ehwal rezeki, kata para ulama, Allah Ta'ala bagi rezeki dan Allah Ta'ala yang menutup jalan rezeki ataupun mengambil semula rezeki tersebut.
dalam sebahagian huraian ulama Al-Fattah ini, dengan yang menutup tadi, Allah Ta'ala lah yang membuka jalan rezeki. Jadi dengan makna lain, kalau tidak dapat rezeki kepada seseorang, itu maksudnya tidak ditetapkan bagi dia, ataupun tidak tertulis rezeki itu bagi orang itu. Seakan-akannya Allah Ta'ala menutup jalan rezeki bagi orang tu. Sebenarnya bukan ditutup, tapi tidak ditentukan. Itu dalam sebahagian ulasan para ulama tentang pembukaan rezeki. Jadi beruntunglah kepada orang yang telah mendapat rezeki daripada Allah. Kerana di situ Allah Ta'ala menzahirkan sifat Al-Fattah. Sifat Al-Fattah ni sifat yang menenangkan jiwa. Nanti dihuraikan dalam bahagian penghayatan kehambaan. Kemudian disebutkan di sini juga Allah Ta'ala jugalah yang membuka dan menentukan hak dan batil. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Allah Ta'ala lah yang menetapkan, yang membuka hak dan batil, dan membuka al-batil itu. Jadi seseorang mengetahui pembukaan pengetahuan tu, maksudnya pembukaan pengetahuan itu, mengetahui hukum hak dan batil tu dengan Allah Ta'ala lah yang mengkhabarkannya. Kalau tidak ada Allah Ta'ala bagi tahu yang ini baik dan ini buruk, maka manusia tidak tahu. Manusia tidak layak menetapkan yang mana baik, mana buruk dengan pengetahuan dirinya semata-mata, tak. Kerana dia tidak asalnya daripada asalnya tidak tahu. Kalau tidak tahu, bagaimana ingin menetapkan sesuatu? Jadi perlulah dia kembali kepada yang lebih atau yang maha mengetahui. Sebab tu mengaji itu merupakan usaha untuk mendapat pembukaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengaji, menambah pengetahuan itu, mengaji ilmu tu, mempelajari sesuatu itu juga daripada cara Allah Ta'ala menzahirkan nama Al-Fattah dalam kehidupan kita. Kemudian disebutkan Allah Ta'ala dialah yang membuka khazanah kurniaan dan kemurahannya kepada siapa yang dia kehendaki. Inna fatahna, mana tadi ayat dia? Falamma nasu ma zukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka tak kala mereka lupa peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Hatta iza farihu, sehingga mereka bergembira bima utu, dengan apa yang dengan apa yang mereka dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala lah yang membuka khazanahnya. Jadi kalau orang ada kerisauan dalam hatinya tentang apa perkara yang menutup atau jalan dalam mendapatkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah, kerana Allah lah yang membukanya. Boleh. Okey, kemudian disebutkan, dan dialah yang membuka bagi para walinya manfaat yang bersifat keduniaan dan keagamaan. Dia membuka untuk golongan yang dia khususkan dengan keberkatan, dengan berkat kelembutan, lutufnya dan pertolongannya hati mereka yang tertutup. Jadi para ulama menyebutkan daripada sifat Al-Fattah, maksud daripada nama Al-Fattah merujuk kepada membuka tu, apa yang Allah Ta'ala bukakan lagi? Allah Ta'ala bukakan hati-hati hamba-Nya untuk mendekatkan diri kepada dia. Jadi para wali Allah itu adalah manusia-manusia yang telah Allah Ta'ala bukakan hati mereka dalam mengenal Allah. Jadi maksudnya para wali itu mendapat bukaan pengetahuan ma'rifah mengenal Allah dengan sebesar-besar kurniaan, pembukaan. Sebab tu para wali itu jiwanya luas kerana pembukaan Allah, pengetahuan tentang alam ini luas kerana Allah Ta'ala telah membuka hati-hati mereka dalam mengenal Allah. Jadi siapa yang mengenal Allah, yang maha luas pentadbirannya, maha lutuf, maha lembut pentadbirannya dan maha luas pentadbirannya, maka jiwa orang itu akan juga luas. Tidak mudah untuk merungut, tersepit ataupun merasa gundah, tidak risau dan tidak takut kerana hati yang telah luas kerana mengenal Tuhan yang maha luas. Luas apa? Luas rahmatnya, pentadbirannya, kelembutannya. Di sinilah siapa yang buka pintu luasan itu? Iaitu Al-Fattah. Allah lah Al-Fattah. Beruntunglah orang yang telah mengenal Allah walaupun dengan sedikit pengetahuan, kerana pengetahuannya mengenal Allah itu yang semahal-mahal pengetahuan dan kurniaan daripada Al-Fattah. Kemudian dari sudut penghayatan nama Al-Fattah, disebutkan kata para ulama, bagi orang yang mengetahui bahawa Allah Ta'ala lah yang menetapkan hukum hakam ini, daripada nama Al-Fattah tadi, Al-Hakim kan, yang menetapkan hukum hakam ini, maka perlulah dia mentaati
perintah-perintah tersebut. Apabila disebutkan tentang perintah Allah, akan mengingatkan dia kepada Allah. Apabila mengingatkan dia kepada Allah, maka akan beradablah dia kepada syariat tadi. Sebab tu orang yang melihat syariat dengan pandangan bahawa ia daripada Tuhan yang maha baik, maha kuasa, maha mulia, maka dia akan memandang syariat itu satu anugerah kepada diri dia. Allah kan yang menetap ataupun yang menyusun, yang mensyariatkan syariat tersebut, undang-undang agama ini. Maka Allah tu maha mulia. Maha mulia tentulah sesuatu yang nilainya terlalu tinggi. Apabila dia memberikan sesuatu, kalau nampak seperti bebanan pun, bebanan itu satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Tugas mentadbir negara tu nampak berat, tapi ia kemuliaan kepada orang yang diberi tanggungjawab memimpin negara. Kerana dia daripada orang yang dipercayai oleh yang memberi amanah tersebut. Kalau agama ini diberikan kepada kita oleh Tuhan yang Maha Agung, maka maksudnya Allah Ta'ala tahu kita ni mampu untuk menanggung agama ini, mampu membawa agama ini. Maka dalam bebanan itu ada kemuliaan, ada takrim, ada kemuliaan. Maka berbanggalah orang yang boleh melaksanakan syariat. Nampak macam terbeban, tapi sebenarnya itu kemuliaan. Jadi sebab itu kata ulama, kita menyempurnakan diri kita dengan melaksanakan syariat ni dengan baik. Kemudian sebagaimana Allah Ta'ala menzahirkan yang hak dan batil, maka kita juga menterjemahkan hak dan batil itu dalam kehidupan kita. Kita bukan sekadar melaksanakan syariat itu, tapi kita juga menjiwai syariat tersebut. Daripada makna Al-Fattah tadi, Allah Ta'ala zahirkan, membuka hak dan batil. Maksudnya kita pun, kata para ulama, turut ingin menzahirkan nama Al-Fattah tu daripada diri kita, dengan kita bantu orang kepada menunjukkan pada yang hak, dan kita bantu kepada yang menunjukkan apa yang batil, supaya mereka tidak dekat kepada perkara tersebut. Jadi bagaimana untuk memberitahu ataupun menzahirkan hak dan batil ni? Tentulah pergi kepada pengajian, mengaji. Jadi mengaji ini juga merupakan daripada nama Al-Fattah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, cara kita menjiwai nama Al-Fattah itu adalah dengan kita mendapatkan pengetahuan. Allah Ta'ala buka daripada hati kita ni pintu-pintu yang tertutup daripada pengetahuan-pengetahuan yang kita sebelum ni mungkin tidak tahu. Jadi apabila kita belajar, kita menuntut ilmu, kita sedang berinteraksi dengan nama Al-Fattah. Beruntunglah orang yang di dalam hatinya ada interaksi Al-Fattah itu. Kalaupun dia mungkin tidak dapat berinteraksi dengan makna Al-Malik ataupun Al-Quddus ataupun As-Salam tadi yang sebelum-sebelum ni kita bahas, ada satu nama Allah dalam dirinya, Al-Fattah. Daripada mana dia menjaga Al-Fattah tu? Daripada pengajian. Sebab tu para ulama terus mengaji, terus belajar dan terus mengajar, kerana pembukaan itu mengingatkan dia kepada Allah. Apabila dia memperolehi satu pengetahuan, oh ini Allah Ta'ala Al-Fattah yang kurniakan kepada saya. Kalau bukan Allah yang beri kepada saya tidak tahu. Maka dia berseronok dengan pengetahuan itu. Dia berseronok dengan kurniaan itu. Bukan kerana berseronok dengan kurniaan itu, tapi berseronok di situ ada interaksi Allah kepada diri dia. Maka dia tahu dia tidak pernah sunyi daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala menzahirkan pembukaan, pengetahuan, ilham, kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh. Dan kemudian daripada nama Al-Fattah juga dia menunjukkan melakukan kebaikan kepada orang lain. Sama ada dia membuka jalan bagi orang lain dengan memberi apa yang dia ada, daripada rezeki, daripada hartanya, daripada ilmunya, atau dia memberi jalan kepada orang lain dengan menunjukkan pada orang yang boleh bantu orang itu. Itu juga nama Al-Fattah, membuka jalan. Bagi hamba yang menjiwai nama Al-Fattah tadi, membuka jalan. Kalau ada orang minta ada orang yang perlukan bantuan, perlukan duit, maka dia buka kesusahan orang itu dengan dia berikan duitnya. Maka ketika itu dia berinteraksi dengan nama Al-Fattah. Saya memberi ini kerana Allah Ta'ala nama Allah itu Al-Fattah, maka saya ingin berinteraksi dengan nama Al-Fattah yang memudahkan orang lain. Dia bukan menjadi Allah, jangan salah faham pula. Dia bukan menjadi Allah, dia menzahirkan perbuatan membuka itu. Semoga-moga dengan dia menzahirkan perbuatan membantu hamba Allah dengan membuka jalan-jalan kemudahan bagi orang lain, Allah Ta'ala membuka jalan bagi diri dia. Itu halus sekali penjiwaan tersebut dalam kehidupan.
Boleh. Kemudian daripada zikir yang diamalkan daripada nama Al-Fattah ini, antara kelebihannya adalah taisirul umur, mempermudahkan urusan. Apa urusan? Urusan apa urusan lah. Urusan sama ada kata ulama, urusan berkaitan dengan urusan material ataupun urusan berkaitan dengan urusan hati. Urusan berkaitan dengan urusan pekerjaan atau urusan berkaitan dengan urusan masalah kejiwaan. Jadi dengan mengamalkan Al-Fattah itu dapat kata ulama daripada tajarubatnya membantu banyak memudahkan urusan. Kemudian daripada daripada mengamalkan Al-Fattah tu tanwirul qalb, memberi cahaya di dalam hati. Kerana Allah Taala bukakan pengetahuan tadi, ilham tadi. Jadi begitulah kelebihan tanwirul qalb. Sebab tu kata ulama daripada zikir untuk seorang penuntut ilmu adalah dia memperbanyakkan nama Al-Fattah. Kerana bagi orang yang bertembung dengan masalah keliru ataupun masalah tersangkut, tak faham ibarat setelah belajar, masih lagi ada masalah untuk memahami makna kitab ke. Dah kita belajar bahasa Arab kan, kita terlupa makna tu. Jadi boleh kita berzikir dengan makna Al-Fattah. Mungkin sebahagian ajaran guru kita kata amalkan selawat. Tapi ada juga sebahagian amalan guru kita mengajar kita dengan Al-Fattah. Allah Ta'ala buka yang tersimpul tu, yang mana yang kita lupa tu. Kemudian dengan mengamalkan Al-Fattah juga, nama Al-Fattah dalam kehidupan mempermudahkan banyak jalan kebaikan. Al-Fattah, Allah Ta'ala sentiasa mempermudahkan laluan. Mungkin bila ada masalah, tak tahu jalan buntu apa, jadi amalkan Al-Fattah, nanti Allah Ta'ala buka, tunjukkan jalan. Disebutkan sini, barang siapa yang mengamalkannya setelah solat fajar, sama solat subuh, sebanyak 71 kali, dibaca 71 kali, dengan diletakkan tangannya, telapak tangannya kepada dadanya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan membukakan yang kegelisahan hatinya dan mencerahkan hatinya dan mempermudahkan urusannya serta murahkan rezekinya. Jadi kalau anak-anak kita tu ada yang susah belajar, kita buatlah untuk anak-anak tu dibaca Al-Fattah, 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 Al-Fattah berapa kali? 71 kali. Itu yang diamalkan ulama. Selain itu, dia ada satu zikir, ini biasa diamalkan. Zikir mempermudahkan kesusahan. Bagi orang yang ada masalah, ada masalah yang agak besar, maka para ulama ni, orang soleh ni biasa mengamalkan 4 nama. Dibaca setiap kali ada masalah tersebut 100 kali pada waktu pagi. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. 4 nama ni diulang sebanyak 100 kali setiap pagi atau sekurang-kurangnya setelah solat Jumaat. Solat Jumaat. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Dibaca 100 kali. Kalau boleh buat 100 kali setiap hari pagi tu, itu terlebih baiklah. Pagi kerana pagi permulaan hari. Jadi bila pagi permulaan hari, diharapkan perjalanan harian tu dipermudahkan. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Dibaca 4 kali. Kalau suami tak sempat baca, isterilah tolong bacakan kan. Kalau ibu bapa tak sempat baca, anak-anak lah bacakan. Kalau anak tak sempat baca, ibu bapa lah bacakan. Biarlah ada wakil dalam keluarga tu yang membaca. Kalau ahli taman tak sempat baca, penghulu kampung lah bacakan, ataupun pengurusi taman bacakan. Kalau ahli surau tak sempat baca, jemaah tak sempat baca, imam lah tolong bacakan. Yang penting adalah orang yang tolong bacakan. Tapi kalau tunggu orang lain buat, kita pun tak tahu siapa yang akan buat. Maka kita buatlah dengan harapan kita jadi asbab kebaikan bagi orang lain dan juga kebaikan bagi diri kita. Setiap kebaikan yang kita usahakan untuk orang lain, itu Allah Ta'ala akan balas juga kepada diri kita. Mungkin kita pun akan dapat lebih sebab kita berusaha untuk buat untuk kesenangan orang lain. Boleh. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa esok dengan nama apa tadi tak ingat dah. Esok bukan esok cuti Ustaz Fahmi cakap. Kita Sabtu Ahad kita cuti.
Jadi minggu depan dengan nama Al-Alim. Al-Alim. Ini pun zikir penting untuk penuntut ilmu. Al-Alim yang maha mengetahui. Baik, sekadar itu. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang menonton bersama kita petang ni. Oh, dah dekat setengah jam. Pertama tak jadi 15 minit dah kita. Jadi kita doa pada Allah SWT dengan keberkatan hari Jumaat. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk terus melaksanakan, menjalankan program ini, kapsul ini 15 minit sampai habis nama 99 insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan semua yang menonton.